Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik, jadi alhamdulillah hari ini kita ada masa sedikit ni kita nak kongsikanlah sedikit sebanyak ilmu yang terkandung dalam kitab ini, iaitu kitab yang menarik lagi ana minati, iaitu tajuk kitabnya Manahiju al-Muhaddithin, iaitu metodologi ulama-ulama hadis dalam penerimaan hadis, dalam nak menyiapkan kitab mereka, sistem mereka, metod mereka dan sebagainya lah. Baik, yang dikarang oleh Dr. Ali Naif Biqai, dan kitab ini sangat bermanfaat lagi-lagi bagi mereka yang nak mendalami dalam dunia hadis, student-student hadis yang nak belajar tentang pengarang-pengarang kitab hadis. Tak kira lah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmizi, Ibn Majah. Jadi bagus untuk kita baca dan memahami metodologi mereka. Okey, di dalam ni ada satu bab kalau kita buka muka surat 92, ada satu bab ni, mungkin kita boleh kongsikan bab ini, iaitu tentang syurutu ashabil kutubil khamsah, iaitu berkaitan dengan syarat-syarat ulama-ulama hadis yang 5 itu. Siapa yang 5 itu? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan juga An-Nasai. Jadi ini penerangan tentang metodologi mereka lah. Syarat-syarat mereka dalam nak menerima satu hadis itu, mereka letakkan kriteria. Kriteria. Jadi yang kita nak kongsikan hari ini ni dalam bab Imam Al-Bukhari, penerangan tentang syarat Imam Al-Bukhari. Cuma yang saya tertarik, yang ana tertarik bab yang ini. Yang kita boleh kongsikan tentang perkongsian Imam Al-Hazimi. Baik. Jadi kita lihat dan kita baca sedikitlah. Bayyana al-Imam Al-Hazimi fi kitabihi syurutul a'immati al-khamsah, iaitu telah diterang ataupun Imam Al-Hazimi telah menerangkan sesuatu perkara dalam kitabnya, iaitu nama kitab dia syarat-syarat 5 imam hadis itu. Jadi an-ruwat, beliau terangkan tentang perawi lah. An-ruwat al-mukthirina minal hadis, yang berkaitan dengan perawi. Okey, sesungguhnya perawi-perawi yang banyak meriwayatkan hadis. Kalau kita sebut perawi yang banyak, ar-ruwat al-mukthirin minal hadis, iaitu perawi-perawi yang banyak meriwayatkan hadis. Kalau dekat sini Imam Al-Hazimi sebutkan tabi'in lah, iaitu contoh seperti Az-Zuhri. Az-Zuhri ni guru kepada Imam Malik, guru kepada Imam Sufyan bin Uyainah, guru kepada siapa lagi, Ma'mar bin Rashid dan sebagainya. Kemudian antara orang yang banyak meriwayatkan hadis antaranya Nafi', Nafi' ulama hadis dan juga ulama qiraat, A'mash sama juga ulama qiraat dan juga ulama hadis, Qatada wa ghairuhum. Jadi ini semua ulama-ulama yang banyak meriwayatkan hadis di kalangan tabi'in, dan kita perlu kenal ada di kalangan sahabat pula. Siapa ulama-ulama ataupun sahabat-sahabat yang banyak riwayatkan hadis? Antaranya Imam Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu anha, Ibn Abbas, Ibn Umar, Abu Sa'id Al-Khudri dan selainnya. Okey, baik. Jadi orang-orang ini, kita ambil tabi'in ini, maka mereka ada anak murid, lahum ruwatun yarwuna anhum. Mereka ada perawi-perawi yang meriwayatkan daripada mereka. Contoh kalau Az-Zuhri, ada perawi yang riwayatkan daripada Az-Zuhri. Contoh Imam Malik sendiri, Imam Malik bin Anas, guru kepada Imam Syafi'i. Okey, baik. Wa haula'ir ruwat alladziina yarwuna 'anil mukthirina yatafawatuna fima bainahum. Jadi anak murid kepada Az-Zuhri, Nafi', A'mash, Qatada dan selain daripada mereka, anak murid ini, mereka bila riwayatkan daripada tabi'in ini, ulama-ulama hadis ini, maka mereka berbeza-beza antara mereka. Maksudnya anak murid ni pun ada berbeza-beza perangai, ada beza-beza sudut belajar, dari sudut kekuatan hafalan, perbezaan dari sudut penjagaan hadis, dari sudut datang kelas, ada yang sebentar, ada yang suka duduk dengan guru dan sebagainya lah, beza-beza. Maksudnya begitu. Min haitsu ad-dhabtu wal itqanu min jihah, iaitu antaranya mereka beza-beza dari sudut apa? Dari sudut ad-dhabt. Dhabt ni maksudnya hafalan dan juga penulisan, maksudnya penjagaan hadis mereka berbeza-beza. Antara anak murid kita letak satu lah, kita ambil Az-Zuhri.
Syihab Az-Zuhri, Ibn Syihab Az-Zuhri. Okey, wal itqan, dari sudut ketekunannya, penjagaannya dan sebagainya, maka dia ada bagus. Dari satu bab mereka berbeza-beza. Ada satu student tu kadang hafalannya tak berapa kuat, memorinya tak berapa kuat, ada yang mungkin kuat lupa dan sebagainya, berbeza-beza satu dari bab tu min jihah wa min haitsu mulazamatuhum lirawi min haitsu mulazamatihim lirawi al-mukthir min jihah ats-tsaniyah atau min jihatin tsaniyatin. Yang satu lagi adalah tentang mereka melazimi gurunya. Jadi Imam Al-Hazimi lihat dua sudut, iaitu sudut yang pertama tentang kepribadiannya sendiri dari sudut penghafalannya dan juga penjagaan hadisnya. Yang kedua adalah berapa lama tempoh dia, seorang perawi itu, anak murid tu duduk dengan guru dia. Yang ini mengambil ini jugalah isu jugalah, diambil juga dalam ilmu hadis. Okey, perkara penting juga ya. Wabittali fa ba'du ar-ruwat. Okey, yang ini kita skip dulu. Fa ba'du ar-ruwat. Okey, wa qassama al-Hazimi ar-ruwat 'anil mukthirina ila khamsi tabaqat. Maksudnya Imam Al-Hazimi telah membahagikan perawi-perawi yang ramai ini kepada lima tabaqah, kepada 5 peringkat ataupun tingkatan. Wa ja'ala fi at-tabaqatil ula, yang telah menjadikan pada tingkatan yang pertama itu man jama'a minal hifzi wal itqan wa baina tuli mulazamati lirawi al-mukthir, iaitu menjamakkan ataupun menggabungkan antara perawi yang mana hafalannya dan itqannya. Maksudnya anak murid yang baik, yang bagus dalam penjagaan hadisnya dan juga penghafalan hadisnya bagus. Satu, ini peringkat yang pertama, the best. Maksudnya anak murid perawi yang berkualiti lah, perawi yang berkualiti. Okey, yang pertama. Yang kedua adalah dari sudut mulazamah, lamanya seorang perawi itu bersama gurunya itu lama. Baina tuli al-mulazamati lirawi al-mukthiri. Jadi dia lama, kita boleh katakan lama, dan juga dia melazimi gurunya dengan tempoh masa yang begitu lama. Mungkin bukan satu hari, bukan beberapa jam saja, dia kerap menjumpai gurunya dan belajar hadis dan sebagainya lah. Okay, jadi ini peringkat yang pertama. Sebab apa penting? Nanti kita akan lihat Imam Al-Bukhari, kan, orang selalu tanya mengapa kitab Sahih Al-Bukhari merupakan kitab hadis yang tertinggi berbanding kitab-kitab hadis yang lain. Jadi ini antara sebabnya. Sebab Imam Al-Bukhari mengambil ni syarat ataupun tabaqah tingkatan yang pertama ini untuk menjadi meletakkan dalam kitabnya dan hadis usulnya. Nanti kita akan sebut tentang hadis usulnya. Di samping ada syarat-syarat yang lain, Imam Al-Bukhari melihat perawi itu, ambil perawi yang inilah untuk hadis usulnya. Okey, kita sambung dulu. Wa fi at-tabaqati ats-tsaniyah, dan pada tabaqah yang kedua ataupun tingkatan yang kedua, man kana hafizan mutqinan, yang tadi dua-dua bagus, kan, dari sudut hafalannya dan juga ketekunannya, dari sudut penulisan, penjagaannya memang bagus. Okey, dan juga lama dengan guru. Ini beza dia adalah dia tidak lama dengan guru. Jadi ini peringkat yang kedua, tingkatan yang kedua, dia agak rendah sikit daripada tingkatan yang pertama tadi. Orang-orang perawi-perawi, anak murid yang penghafalannya kuat dan dia tu mutqin, tetapi dia lam yulazimu ar-rawi al-mukthir illa muddatan yasiratan, iaitu kecuali dia itu dia melazimi guru dia itu dengan tempoh masa ataupun dalam tempoh masa yang singkat sahaja, yang pendek sahaja, tak lamalah. Mungkin dalam beberapa hari sahaja, beberapa jam sahaja, mungkin nak ambil 1-2 hadis saja dan sebagainya lah. Okey, ini tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, fi tabaqati ats-tsalitsah. Pada tingkatan yang ketiga ini, perawi ataupun anak murid yang ketiga ini, man talat mulazamatuhum, bagi mereka perawi itu yang panjang ataupun lama lazimnya ataupun dia belajar daripada gurunya itu lama, lirawi al-mukthir ghaira annahum lam yaslamu min qawailil jarh. Maksudnya adalah anak murid ataupun perawi ini yang tingkatan ketiga ini adalah dia memang lama belajar dengan gurunya, tetapi dia tidak terlepas, dia tidak selamat daripada dikritik, daripada permasalahan kritikan itu, min qawailul jarh, dia tidak selamat.
fahum baina ar-raddi wal qabul, dan dia antara diterima ataupun ditolak. Ini level yang ketiga, iaitu dia kurang sedikit kualitinya lah. Sedikit kualitinya kurang. Okay, boleh Jadi di sini mungkin dia dikritik sebagai lemah ingatan ataupun banyak kesilapan, kesalahan, ataupun dia banyak buat mubham dan sebagainya lah. Ya. Okey, baik. Okey. Yang keempat, wa fi tabaqati ar-rabi'ah. Pada tingkatan yang keempat, Al-Hazmi mengatakan man lam tatul mulazamatuhum lirawi al-mukthir wa lam yaslamu min ghawailil jarh. Yang mana dia tidak lama belajarnya dengan gurunya. Ini jenis beginilah. Kita perlu bayangkan macam kita lah, guru kita ada anak murid, dan anak murid kita tu ada yang jenis A kan, ada yang jenis selalu datang kelas, yang tak pernah punting, jenis yang selalu buat projek semua buat, homework semua buat. Kita ada anak murid begitu. Ada anak murid yang pertengahan, average, kadang-kadang datang, kadang tak datang. Ada anak murid yang tak datang langsung kelas. Jadi ini kita nak bincangkan jenis-jenis anak murid kepada Az-Zuhri tadi sebagai contoh. Okey, baik. Jadi tingkatan yang keempat ini dia tidak lama dengan gurunya, satu, dan juga dia tidak terselamat daripada dikritik. Mungkin dia ada masalah peribadi ke, mungkin dia tu pelupa dan sebagainya lah. Dia penyebab sanad itu terputus dan sebagainya. Okey, jadi ini tingkatan yang keempat, agak rendah. Yang paling rendah tingkatan yang kelima. Wa fi tabaqati al-khamisa man kanu min ad-du'afa'i wal majahil. Yang mana di kalangan perawi anak murid yang lemah dan juga jahil. Kalau yang ini, kalau kita nak bahaskan dalam ilmu hadis, memang panjang lebar kan. Jahil itu pun ada beberapa jenis, du'afa itu pun ada beberapa jenis, ada yang dhaif ringan, ada yang dhaif berat. Jahil ada jahilul al, ada hal, ada jahilul ain dan sebagainya lah. Tak nak bahaskan di sini. Yang penting adalah ada 5 tingkatan yang Imam Al-Hazmi dah bahagikan. Okey, sekarang kita lihat. Jadi, apa kaitan dengan Imam Al-Bukhari? Jadi, kalau kita lihat syarat Imam Al-Bukhari ini agak tegas tadi kan, kita dah sebut. Kenapa hadis Bukhari ni sangat tinggi kan dibandingkan dengan hadis-hadis kitab-kitab hadis yang lain. Okey, jadi di sini kalau kita lihat, kemudian dia ada sebut Imam ni ada sebut, idza urifa hadha naqul inna syart al-Bukhari fi rijal huwa anna yukhraja min hadith ahli at-tabaqatil ula fil usul. Maksudnya adalah, bolehlah kita katakan bila kita dah lihat kelima-lima ini, sesungguhnya syarat Imam Al-Bukhari dalam nak memilih perawi di beliau ayyukhraja min hadithi ahli tabaqatil ula. Imam Al-Bukhari akan pilih, Imam Al-Bukhari akan mengambil dan letakkan dalam hadis usulnya di kalangan perawi-perawi tingkatan pertama. Jadi maksudnya apa? Tingkatan pertama ini yang tip top, yang kualitinya tinggi. Imam Bukhari make sure yang ini akan menjadi dalam hadis usul Imam Al-Bukhari. Okey, dia macam ni. Imam Al-Bukhari dalam hadisnya kalau kita baca, di bawah satu bab, tak kira lah bab zakat, bab puasa ke, bab Badi'il Wahyu dan apa saja, hadis yang pertama yang diletakkan selepas babnya tu merupakan hadis usul. Dan hadis usul itu merupakan hadis yang terpaling kuat dari sudut matannya, dari sudut sanadnya, perawinya. Imam Bukhari akan pilih perawi-perawi yang hebat, yang tiada was-was dan ragu-ragu lagi, yang thiqah, yang dipercayai pada hadis usulnya yang pertama. Kemudian di bawahnya mungkin ada hadis yang kedua, ketiga, yang mana mungkin dalam bab yang sama, cerita yang sama kan, perbincangan yang sama, yang mana dia nak menguatkan, kadang-kadang matan pun dah nak sama sedikit, dia menguatkan hadis usul tadi. Itu kita panggil furu'ul hadis, hadis-hadis furu' Imam Al-Bukhari. Jadi hadis furu' itu apa pula? Imam Bukhari akan ambil yang tingkatan pertama juga ke dari sudut perawi-perawinya, perawi-perawi hebat ke? Imam Bukhari akan ambil yang kedua. Sebab di sini Al-Hazmi mengatakan apa? Imam Al-Hazmi mengatakan, kita sambung waqad yukhraja min ahadithi ahli tabaqati ats-tsaniyah fi al-mutaba'at wasyawahid. Dan Imam Al-Bukhari akan pilih, mengambil dan letakkan di dalam kitabnya itu hadis-hadis pada tabaqat yang kedua, yang ini tingkatan yang kedua ini, okey, untuk ataupun kepada
ataupun hadis-hadis jenis untuk mutabaat dan syawahid. Okey, ini pun dalam satu isu ataupun perbahasan ilmu yang agak detail mendalam lah kalau nak bahaskan mutabaat dan syawahid. Boleh kita bahaskan begitulah. Okey, contoh syawahid. Apa tu syawahid secara umum? Ialah hadis yang mana dia menolong hadis lain ataupun dia sebagai penguat hadis lain. Contoh, satu hadis Aisyah radhiyallahu anha dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang sama matannya juga diriwayatkan oleh Abu Bakar. Dua orang sahabiat iaitu Abu Bakar dan juga Aisyah. Okey, jadi kalau kita kata hadis A daripada Aisyah, maka hadis B daripada Abu Bakar yang mana bincangkan tentang satu hadis yang sama. Yang mana kita panggil hadis Abu Bakar itu syahid kepada hadis Aisyah. Hadis Aisyah itu syahid kepada hadis Abu Bakar. Begitu. Dia pembantu, dia penolong. Mereka berdua lihat dan saksi antara hadis itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu syahid. Jadi untuk hadis pembantu, hadis tolong untuk kuatkan hadis usul itu dia letak dekat bawah. Jadi syawahid, Imam Al-Bukhari bila nak ambil hadis syawahid ini tidaklah begitu ketat seperti hadis-hadis usulnya. Dia ambil hadis tabaqat yang kedua. Perawi yang mana dia hafalannya kuat, kemudian ingatannya kuat, kemudian dia tidaklah melazimi guru. Anak murid itu tidak melazimi Az-Zuhri sebagai contoh. Okey, boleh. Kalau mutabaat tu yang datang selepas sahabat lah, dia lebih kepada tabi'in, hadisnya yang membantu. Okey, tak apa, itu panjang nak bincangkan. Okey, jadi di sini ini antara 5 perkara lah yang kita boleh belajar kita kata apa? Tabaqat, boleh tak kita panggil tabaqat? Tabaqatur ruwat, iaitu tingkatan perawi. Perawi ada beberapa tingkatan dan kekuatan lah. Di samping ini juga kita perlu mengetahui bukan hanya sahaja Imam Bukhari lihat dari aspek perawi ini sahaja. Perawi ini saja, sedangkan Imam Al-Bukhari juga bila nak menerima sesebuah hadis dan meletakkan dalam kitab Al-Jami'-nya, kitab Sahih Al-Bukhari-nya tu ada beberapa syarat yang lain. Antaranya ini dari sudut perawi kan. Kita perlu lihat Imam Bukhari lihat dari sudut perawi, sanad dan juga matan. Dari sudut perawi, kalau nak pilih satu hadis tu, mestilah perawi itu yang adil. Bila kita sebut perawi yang adil, bukan sama maksudnya. Maksud perawi yang adil, narrator yang mana dia itu Muslim, dia itu berakal, dia itu baligh, dia itu yang selamat daripada kecacatan, yang tidak hilang maruahnya ataupun tidak mencemarkan maruahnya, yang baiklah, yang soleh. Perawi yang begitu ya Imam Bukhari ambil. Yang kedua adalah perawi itu mesti kuat ingatan, hafalannya, penulisannya mesti baik 100%. Dia tak boleh kurang. Dia tak boleh ada kecacatan dari aspek silap, buat salah, cakap, riwayat, tulis, tak. Dia mesti dhabit, penjagaan hadisnya baik. Yang ketiga, dia mesti siqah. Dia mesti dipercayai, kemudian dia itu bukan berdusta, dia bukan seorang yang pendusta. Jadi dia bukan mudallis sebagai contoh. Itu dari sudut perawi, dan Imam Bukhari akan ambil yang pertama, peringkat pertama dan kedua tadi kita dah sebut. Kemudian yang kedua dari sudut sanad pula, Imam Bukhari akan lihat dia mesti muttasil, dia mesti bersambung, tidak boleh terputus chain of narration sanadnya tu. Okey, dia tak boleh mursal, dia tak boleh munqati' dan mu'dhal. Ini semua term-term dalam hadis, panjang kalau kita nak bincangkan. Dan juga Imam Bukhari bila sebut tentang ittisal ataupun muttasil, mesti sanad itu sambung daripada beliau sehingga Nabi SAW. Setiap anak murid yang dengar daripada gurunya ada 2 syarat. Anak murid dan guru itu mesti sezaman, iaitu mu'asarah. Yang kedua adalah mesti liqa', iaitu bertemu, walaupun sekali bertemu. Ini Ibn Hajar mengatakan dalam kitabnya bila membincangkan tentang apa maksud muttasil, bersambung di sisi syarat Imam Al-Bukhari. Okay, yang ketiga adalah dari sudut matannya, sudah tentu dia tidak boleh ada kejanggalan, dia tidak boleh ada kecacatan dan sebagainya lah. Jadi ini antara syarat-syarat ketat Imam Al-Bukhari bila nak menerima sesebuah hadis dan meletakkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Okay. Cuma yang kita bincangkan hari ini kalam daripada Imam Al-Hazimi. Boleh insya-Allah.
Okey, jadi sekadar itu dulu. InsyaAllah kalau kita ada masa yang lain, kita boleh kongsikan bab-bab yang lain lah. Mungkin selepas ini Imam Muslim dan sebagainya. Okay? Wallahu ta'ala a'lam bissawab.